Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin wa qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yustajabu li, fayastahsiru inda dhalik wa yad'u ad-du'a. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sentiasalah Allah Subhanahu wa ta'ala terima doa seseorang hamba selagi mana hamba itu tidak berdoa untuk nak buat satu dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Allah akan sentiasa makbulkan doa kita selagi mana kita tak doa untuk nak buat satu dosa. Minta doa dekat Tuhan, minta, ya Allah, bagilah aku berjaya mencuri duit orang, misalnya. Itu doa untuk dosa, Allah tak suka. Minta dekat Tuhan, ya Allah, mintalah aku berjaya bunuh ulama sekian-sekian. Itu doa yang membawa kepada dosa. Allah tak boleh makbul doa macam tu. Selagi mana manusia tidak berdoa kepada sesuatu yang boleh jadikan dia berdosa, ada sebab untuk Allah tidak makbul doa dia. Wa qati'ati rahimin, Allah sentiasalah makbulkan doa seseorang hamba selagi mana hamba itu tidak berdoa untuk nak putuskan hubungan silaturahim. Kalau dia minta, ya Allah, jadikanlah aku manusia yang sabar kerana aku tak mau bercakap dengan mak aku, misalnya. Itu nak putus hubungan silaturahim dengan mak. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi dia sabar menghadapi keadaan putih hubungan dia dengan mak dia. Tuhan tak boleh terima doa macam ni. Selagi mana manusia tidak berdoa, minta dekat Tuhan untuk memudahkan dia buat dosa, minta dekat Tuhan untuk dia nak putuskan silaturahim, maka selagi itu Allah boleh makbulkan doa dia. Kalau dia minta doa-doa macam ni, Allah tak boleh makbul doa macam tu. Ma lam yasta'jil, dan juga Allah sentiasa menerima doa seseorang hamba selagi mana hamba itu tidak terburu-buru. Bila Nabi kata macam tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, mal isti'jal? Ya Rasulullah, yang dikatakan terburu-buru ni macam mana? Macam mana yang kata doa terburu-buru sehingga kan Tuhan tak mau makbulkan doa dia? Terburu-buru ni macam mana?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajabu li. Fayastahsiru 'inda dhalik wa yad'u ad-du'a. Nabi kata yang dimaksudkan dengan terburu-buru dalam doa itu ialah satu orang minta dekat Tuhan. Baru minta dekat Tuhan beberapa kali aja, dia dah fed up dah. Sebab dia rasa Tuhan tak makbul doa dia. Maka dia kata, qad da'autu. Dia kata, aku dah minta dah dekat Tuhan. Wa qad da'autu. Dan aku dah minta dekat Tuhan. Aku dah minta dekat Tuhan berapa kali dah. Banyak kali dah aku dah minta dekat Tuhan. Falam ara yustajabu li. Tapi tak nampak kata Tuhan nak makbulkan doa aku. Dia kata macam tu. Dia doa minta satu benda dekat Tuhan, tak nampak hasil dia. Dia doa minta satu benda dekat Tuhan, tak nampak hasil dia. Dia doa minta satu benda dekat Tuhan, tak nampak hasil. Bila 3-4 kali, 4-5 kali, 10 kali dia doa, dia tak nampak hasil, dia mula nak merepek. Dia mula nak merepek. Dia kata, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajabu li. Dia kata, aku minta dah berapa kali dah aku minta, tak nampak tanda-tanda Tuhan nak makbulkan doa aku. Dia bercakap sebagai satu orang yang dah fed up dengan Tuhan. Fayastahsiru 'inda zalik, maka dia pun jadi macam menyesal kerana berdoa dan Tuhan tak mau makbul doa dia. Dia macam menyesal minta kat Tuhan. Wa yad'u du'a, dan dia pun kata, aku tak mau dah minta dekat Tuhan. Payah minta berapa kali pun dia tak mau nak makbul, aku malas nak minta kat dia. Orang yang macam ni adalah orang yang isti'jal. Nabi kata, ini orang terburu-buru. Dia kalau boleh minta hari ni, esok mau Tuhan bagi kat dia. Dia ni siapa? Dia kalau boleh minta minggu ni, minggu depan mau Tuhan bagi apa dia nak. Dia ni siapa? Dia kalau boleh minta mau dandan, Tuhan bagi kat dia. Dia ni siapa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka kepada hamba yang macam ni, yang sifat dia isti'jal, sifat dia terburu-buru, sifat dia nak apa pun nak dandan. Tuhan tak suka orang yang tak ada kesabaran dalam diri. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma min muslim yad'u Allah azza wa jalla bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathi khisal. Imma an yu'ajjila lahu da'watah wa imma an yaddakhira halahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Qalu idza nukthiru, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, tidaklah seorang Muslim apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu doa yang doa itu tidak bermaksud untuk nak buat dosa, yang doa itu tidak bermaksud untuk nak memutuskan silaturahim, yang doa itu tidak bermaksud untuk sesuatu yang tidak elok, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi dekat dia satu daripada 3 benda. Nabi kata, mana-mana orang yang berdoa dekat Tuhan, Tuhan tentu bagi, dengan syarat dia tak minta doa untuk nak buat satu dosa, dengan syarat dia tidak minta doa untuk nak putus silaturahim. Kalau dia minta doa yang baik-baik, Tuhan tentu akan bagi kat dia salah satu daripada 3. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah, sama ada Allah Subhanahu wa ta'ala akan segerakan apa yang dia minta. Kalau dia minta tu benda baik, Tuhan akan bagi salah satu daripada 3. Sama ada Tuhan segerakan apa yang dia minta.
Anak dia nak periksa minggu depan, hari ini dia doa. Doa sampai sungguh-sungguh. Allah mungkin makbulkan doa dia. Minggu depan anak dia pergi interview, pergi periksa, berjaya. Allah mungkin akan menyegerakan doa dia. Satu. Wa imma an yaddakhira halahu fil akhirah, ataupun mungkin Allah tidak segerakan doa dia lah ni, tapi Allah simpan akhirat esok Allah bagi. Dua. Dia doa punya banyak, punya berdoa, Allah tak bagi atas dunia ni apa yang dia minta tu. Akhirat esok rupa-rupanya doa-doa dia tu bila accumulate, bila dihimpun jadi banyak, balasan kebaikan dia dapat di akhirat kerana banyak berdoa. Ataupun dia kata wa imma ay yasrifa anhu minasu'i mithlaha, ataupun Allah Subhanahu wa taala boleh simpangkan, boleh hindarkan dia daripada dia ditimpa apa-apa musibah ataupun kejahatan kerana doa dia. Dia berdoa, ada satu musibah nak kena dia, Allah simpangkan musibah itu, tak kena dia. Bila Nabi SAW kata macam tu, qalu, sahabat kata, idzan nuksir, sahabat kata kalau macam tu, adakah kami ni perlu memperbanyakkan doa? Kalau dah kata siapa berdoa dengan syarat dia doa benda yang baik-baik, kok mana pun Tuhan akan bagi salah satu daripada tiga ni. Sama ada Tuhan makbulkan doa dia segera, sama ada cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak makbul segera, tapi Allah tangguh akhirat esok baru bagi balasan kebaikan dekat dia. Ataupun Allah bagi jalan ketiga, Allah tak makbul doa dia, tapi Allah bagi dalam bentuk dia terlepas daripada musibah yang nak kena dia. Bila Nabi kata macam tu, sahabat kata dekat Nabi, sahabat kata idzan nuksir, kalau macam tu adakah kami ni nak kena memperbanyakkan lagi doa kami? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata Allahu akbar. Nabi kata mintalah banyak mana pun, anugerah Allah lebih banyak daripada yang kamu minta. Takat hampa minta ni sikit, Allah boleh bagi lagi banyak daripada yang hampa minta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah kita hari ini ialah ramai daripada kita berdoa, tapi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala macam tidak mau makbulkan doa kita. Seolah-olahnya begitu. Sebenarnya bukan Allah tidak mau makbulkan doa kita, tapi dia ada pasal kenapa doa itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah tidak makbulkan segera kerana Allah nak tangguh akhirat esok Allah nak bagi lagi banyak. Mungkin Allah tidak makbulkan segera apa yang kita minta, tapi Allah bagi dalam bentuk kita terlepas daripada malapetaka yang lebih besar. Dan mungkin juga Allah tidak makbulkan doa kita kerana ada slack di kalangan kita. Maka Allah tangguh semua yang Allah nak bagi, Allah tangguh kerana ada sangkut benda tak kena di kalangan kita semua. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul qa'im fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqamu minal ma' idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw jami'an atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Nabi kata mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Dua golongan, Nabi kata, diumpamakan dua golongan. Satu golongan nak menegakkan hukum Allah, dengan satu golongan nak merosak, nak melanggar hukum Allah.
Nabi nak buat satu perumpamaan. Nabi kata diumpamakan ada dua puak, ada dua golongan. Hak satu nak pertahankan agama, hak satu nak wanyih bagi rosak agama. Dua golongan ini kama sadi qaumin istahamu ala safinah, sama macam dua kumpulan manusia yang duduk atas satu kapal, yang masing-masing masa nak naik kapal cabut undi, siapa nak duduk tingkat atas, siapa nak duduk tingkat bawah. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Lepas cabut undi, maka jelaslah sebahagian dapat duduk tingkat atas, sebahagian kena duduk bawah. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum. Maka orang hak kena duduk di bawah dalam perut kapal, bila nak ayam, dia kena naik atas. Naik di atas kapal baru boleh cedok ayam ambil. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana. Maka geng hak duduk bawah ni dia rasa susah. Tiap-tiap kali nak pakai ayam kena naik di atas baru boleh cedok ayam. Dia berasa payah. Dia duduk naik tu payah, dan dia tiap-tiap kali dia naik dia kena ganggu orang hak duduk di atas. Maka geng ni depa buat keluar satu idea. Depa kata law anna kharaqna fi nasibina kharqan. Apa kata kalau sekiranya kita tepuk saja lantai kapal ni, walam nu'zi man fawqana, kita tak payah pergi kacau depa di atas. Lah kalau nak pakai ayam kena naik atas. Bila naik kita pun susah duk naik turun. Yang kedua kita kacau depa di atas. Lah kita tak usah kacau depa, kita tepuk perut kapal ni, kita pakai cedok ayam di bawah aja. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'ah. Nabi kata kalaulah hampa biar puak duk tebuk perut kapal ni, halaku jami'ah, satu kapal nanti karam habis. Wa in akhadhu ala aidihim najau jami'ah. Tapi kalau hampa pi jumpa depa, ambil tindakan ke atas depa yang pi nak tebuk perut kapal ni, hampa halang daripada tebuk perut kapal ni, najau, selamat, najau jami'ah. Nabi kata semua satu kapal selamat. Masalah kita lah ni yang ni lah. Hak sebahagian main masjid, sembahyang hajat, minta macam-macam kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak sebahagian lagi duk tebuk perut kapal. Ini masalah dia. Maka doa kita hak main masjid, duk angkat tangan sampai lenguh-lenguh siku duk minta dekat Tuhan ni, doa kita ni kadang-kadang tertahan kerana geng hak duk tebuk perut kapal. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tak mau tolong, tapi melihatkan kepada golongan yang derhaka Allah ni, Allah tahan pertolongan dia. Bukan tak ada orang baik-baik, bukan tak ada orang alim, bukan tak ada orang yang bersih diri yang boleh minta doa dekat Allah, yang Allah boleh makbul doa. Bukan tak ada golongan macam ni, tapi golongan ni minta doa, golongan lain tu buat pasal. Sini berimpun ramai-ramai buat semayang hajat minta Allah tolong, sana berimpun ramai-ramai buat konsert tengah badan. Ini masalah ada jadi. Sini golongan ni berimpun ramai-ramai dengan bangkit semalam, bangkit semayang malam, buat semayang, buat qiyamul lail, buat semayang tahajud, buat semayang hajat tengah-tengah malam, bermunajat kepada Allah sampai menangis-nangis dan sebagainya. Pak sana sampai pukul 5, sampai pukul 6 pagi duk mabuk di disko, duk mabuk di pub, duk tidur di karaoke lagi. Maka Nabi kata manusia dalam dunia ni, manusia ada dua. Hak satu duk tingkat atas kapal, hak satu duk tingkat bawah kapal. Hak tingkat bawah ni dia fikir macam mana tak tahu. Dia nak tebuk perut kapal. Kerana golongan ni kalau kita pihak karam semua sekali. Maknanya musnah kita semua sekali, bala Allah mai satu kapal hancur habis. Tapi golongan ni kalau sekiranya kita boleh bendung mereka, kita boleh kontrol mereka, kita boleh bentuk mereka, kita boleh didik mereka, kita boleh buat mereka, bagi mereka reti bahawa tindakan mereka tu salah, tak betul dan boleh merosakkan dia dan orang ramai semua. Kalau kita boleh halang mereka daripada hidup tebuk kapal ni, selamat bukan saja dia, bahkan selamat kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita bercakap tentang doa, kita kena ingat tentang benda-benda ni semua. Doa bukan Allah tidak mau makbul, tapi ada benda-benda yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala tangguh nak makbulkan doa kita ni. Allah tangguh.
Maka mari kita ambil pengajaran daripada hadis ni. Kita tengok kawan-kawan kita yang masih jauh daripada petunjuk ilahi, petunjuk Allah. Pergi cari mereka, pimpin tangan mereka, tarik mereka, tunjuk kasih sayang dekat mereka, bagi dekat mereka pengajaran, tunjuk jalan kebenaran kepada mereka. Kalau semua orang boleh dapat petunjuk Allah, cepat Allah nak makbulkan doa kita, insyaAllah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Baqarah, muka surat 57. Muka surat 57. Kita sambung ayat 183. Muka surat 57, kita sambung ayat 183. Kata dia hukum as-sawm ataupun hukum puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segala orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah difardukan ke atas kamu puasa bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti barang yang difardukan ke atas sekalian mereka yang dahulu daripada kamu, yakni daripada segala umat-umat yang dahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu pelihara akan segala maksiat. Maka bahawa puasa itu memicit dia akan syahwat keinginan, yang syahwat itu adalah permulaan bagi maksiat. Ini malam ni kita nak tengok satu ayat yang digunakan sebagai nas kepada hukum wajib puasa bulan Ramadan. Tuan-tuan, puasa ni satu benda yang sangat baik. Bukan sahaja dari segi nak buktikan kita tunduk pada Tuhan, tapi dia baik dari segi kesihatan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'un, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wahai anak-anak muda. Nabi pernah cakap kepada anak-anak muda. Nabi ini dia boleh masuk dengan semua orang. Dengan orang tua-tua pun Nabi boleh masuk, dengan anak muda pun Nabi boleh masuk, dengan orang perempuan pun Nabi boleh masuk, dengan budak-budak kecil pun Nabi boleh masuk. Nabi dia dengan siapa pun, dengan grup mana pun, Nabi dia boleh masuk belakang. Dan Nabi kalau bercakap depan orang tua-tua, dia bercakap cara orang tua-tua. Kalau dia jumpa depan syabab, depan budak-budak muda, Nabi bercakap cara budak-budak muda. Nabi bila bercakap depan orang perempuan, Nabi bercakap sesuai dengan orang perempuan. Nabi bila bercakap dengan budak-budak, Nabi bercakap sesuai dengan budak-budak. Nabi kata, khatibin nas ala qadri uqulihim. Nabi kata, kalau kamu nak bercakap kepada manusia, bercakap mengikut kadar akal mereka itu. Ini Nabi, satu orang manusia yang cukup pandai psikologi. Nabi boleh sesuai dengan mana-mana golongan pun. Nabi boleh berdakwah kepada siapa-siapa juga. Waktu Nabi duduk depan budak muda, Nabi kata, ya ma'asyara syabab. Nabi kata, wahai orang-orang muda. Nabi kata, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang mampu menanggung kewajipan dalam rumah tangga. Siapa di kalangan kamu yang mampu menanggung kewajipan sebagai ketua rumah tangga, maksudnya kamu dah ada pendapatan, kamu semua dah cukup syarat, falyatazawwaj. Nabi kata, tak usah tunggu, pergi kahwin bah. Siapa yang mampu dari semua segi, kesihatannya okey, keuangan, sumber pendapatan apa semua okey, falyatazawwaj. Nabi kata, pergi menikah bang. Wa man lam yastati'. Tapi Nabi kata, kalau ada di kalangan kamu yang tak mampu, markah ada dah, duit tak ada lagi, ini tak mampu. Girlfriend ada dah, orang tua nak kira bagi dah, tapi ada macam-macam cerita yang membawa maksud tak mampu. Nabi kata, waman lam yastati', siapa yang tak mampu, fa'alaihi bis-sawm. Nabi kata, dia kena puasa. Nabi sebut macam tu. Nabi tak kata kalau sekiranya siapa yang tak mampu, dia kena kurung. Nabi tak kata begitu. Siapa yang tak mampu, fa'alaihi bis-sawm, maka dia hendaklah puasa. Nabi kata, fa'innahu
lahu wija'un. Maka sesungguhnya puasa itu adalah penahan nafsu ataupun perisai nafsu bagi dia. Hadis ni menunjukkan bahawa puasa ni dia boleh kontrol maksiat daripada berleluasa. Puasa ni dia boleh menjadi perisai kepada satu orang yang lemah daripada terlibat dengan perbuatan maksiat. Maka disebut dalam ayat yang kita baca malam ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana puasa pernah diwajibkan ke atas umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi manusia yang takut pada Tuhan. Orang puasa sepatutnya takut pada Tuhan. Allah kata lagi ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilang-bilang dan yang sedikit, kerana memudahi atas segala orang yang mukallaf. Puasa ni bukan sepanjang tahun, tetapi ayyaman ma'dudat, hari yang berbilang-bilang, 30 hari saja dalam setahun. Ini puasa fardu, 30 hari saja setahun. Sebelum difardukan puasa sebulan, bulan Ramadan ini, sebelum turun ayat ni, puasa hanya dibuat 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Kemudiannya turun ayat ni, puasa jadi 30 hari sebulan. 30 hari ataupun sebulan dalam setahun. Macam tu. Firman Allah, faman kana minkum maridan aw ala safar, maka barang siapa yang ada daripada kamu dalam bulan Ramadan itu sakit ataupun musafir, yakni musafir yang boleh qasar. Siapa yang dalam bulan Ramadan ini kebetulan dia sakit, dia boleh untuk tidak puasa. Siapa yang dalam bulan Ramadan ini dia ditakdirkan musafir, musafir satu tempat yang jauh, tempat yang membolehkan dia buat sembahyang jamak qasar, maka dia boleh untuk tidak puasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Mekah untuk nak membuka kota Mekah. Nabi dalam perjalanan daripada Madinah nak pergi Mekah kerana nak membuka kota Mekah, yang dikatakan Yaumul Fath ataupun hari Futuh, hari pembukaan kota Mekah. Nabi dalam perjalanan nak pergi itu, Nabi singgah di satu tempat, itu bulan puasa. Kota Mekah dibuka dalam bulan puasa. Nabi singgah satu tempat, Nabi buka puasa. Nabi buka puasa. Sahabat-sahabat tengok Nabi buka puasa, semua buka puasa. Bukan nak menunjukkan kata Nabi SAW manusia yang tak larat nak puasa, tapi nak tunjuk kata bagi orang yang musafir, dia harus buka puasa. Jangan kata Nabi Nisa kata musafir aja dia buka puasa. Tak. Nabi buat macam tu sebagai nak tunjuk kepada kita harus buka puasa. Kalau sekiranya seseorang itu dalam musafir, yang musafir itu membawa kepada payah kepada dia kalau dia nak terus berpuasa. Dan pernah pula dalam satu musafir yang lain pula, semua orang buka puasa kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawahah. 2 orang saja tidak buka puasa. Nabi buat macam tu pula. Nak menunjuk kata buka puasa tidak salah, maka sahabat-sahabat lain semua buka puasa, Nabi tak larang, tapi Nabi SAW memilih untuk terus berpuasa. Maka daripada sini dapat kita faham bahawa apa yang Tuhan kata ni Nabi buat sebagai nak tunjuk bahawa itu hukum yang boleh diterima pakai. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, maka barang siapa yang dalam bulan Ramadan itu sakit ataupun musafir yang tak boleh qasar, maka berbuka ia, yakni tidak berpuasa dia, tidak jadi satu kesalahan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib atasnya qada sebilang-bilang hari yang berbuka ia daripada hari yang lain, yakni sebagai puasa ganti. Dan diberi pula kelonggaran dalam nak buat puasa ganti ni, walaupun hari tu dia tinggal puasa 3 hari berturut-turut, nak buat puasa qada tak mesti berturut-turut. Dia boleh ambil minggu ni sehari, minggu depan sehari, minggu lagi sekali sehari. Dia tinggal berturut-turut 3 hari, qada tidak sewajibnya, tidak semestinya dia buat berturut-turut. Benda ni semua disebut di dalam Quran dan dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas segala orang yang tidak kuasa berpuasa,
kena beri fidyah makanan kepada orang miskin, iaitu secupak makanan ahli negeri bagi tiap-tiap hari yang tiada ia berpuasa itu. Bagi orang yang jenis satu ni, dia tak boleh puasa bulan Ramadan dan dia tak mungkin boleh qada puasa. Misalnya bagi orang yang terlampau tua. Anas bin Malik, tuan-tuan pernah dengar nama dia? Anas bin Malik, sahabat Nabi yang juga khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi panjang umur, apa anak ramai, murah rezeki, apa semua, dan Anas bin Malik ternyata mati pada usia 100 tahun. Anas bin Malik sewaktu usia dia dah dekat-dekat 100 tahun, dia tak boleh puasa. Tua terlampau dah, umur dah 100 dah, dia tak boleh puasa. Maka Anas bin Malik bila mai bulan Ramadan, dekat-dekat ujung umur dia, dekat-dekat dia nak mati, Anas bin Malik tak puasa bulan Ramadan. Sebaliknya digantikan satu hari puasa yang dia tinggal dengan secupak makanan ahli negeri bagi kepada orang-orang miskin. Bahkan Anas bin Malik biasa tak puasa 30 hari sebulan Ramadan. Dia panggil 30 orang fakir miskin mai, sekali dia jamu makan 30 orang fakir miskin. Benda ni disabitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi golongan yang macam ni, dia memang dah, kalau dia tak boleh puasa bulan Ramadan ni, tak mungkin dia boleh qada, sebab dia tak mungkin boleh kuat untuk puasa, sebab dia sudah terlampau tua. Maka bagi golongan ini, tak puasa digantikan dengan fidyah. Fidyah ialah sehari puasa yang ditinggalkan, secupak makanan ahli negeri. Maksudnya penduduk negeri itu makan apa? Makan nasi, maka bagi secupak beras kepada orang miskin sebagai ganti kepada puasa yang dia tinggal. Faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa yang mengerja sunat, kebajikan puasa dan lainnya, fahuwa khairun dah, maka ia itu lebih baik baginya. Barang siapa boleh buat hak tatawwu', hak sunat, dia disuruh bagi fidyah secupak makanan untuk satu hari puasa, tapi dia ni ada duit, dia nak bagi segundi, tak jadi kesalahan. Hak lebih itu menjadi sedekah sunat. Ataupun boleh membawa maksud orang yang larat lebih lagi, dia boleh buat tatawwu', puasa sunat pula. Selain daripada puasa Ramadan dia ambil sebulan cukup, dia pula ambil puasa Isnin Khamis. Dia pula ambil puasa dalam sebulan, ambil 3 hari tengah-tengah bulan untuk nak buat puasa sunat. Maka barang siapa yang buat puasa-puasa sunat ni, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu, maka buat yang sunat itu lebih baik bagi dia. Begitu firman Allah, wa antasumu khairul lakum, dan bahawa puasa kamu itu lebih baik bagi kamu daripada berbuka puasa dan daripada bayar fidyah. Tapi kalau sekiranya kita sakit, kita boleh juga puasa, maka puasa itu lebih baik daripada buka puasa. Tapi kalau sekiranya kita musafir tapi kita boleh puasa, maka kita puasa lebih baik daripada kita buka puasa. Maka berpuasa itu lebih baik daripada buka puasa dan daripada membayar fidyah. Begitu. In kuntum ta'lamun, dan jika ada kamu ketahui. Maka kerja akan yang demikian itu tetap lebih baik bagi kamu. Kalau kita tahu bahawa tetap berpuasa itu lebih besar pahala, maka itu lebih baik bagi kita. Firman Allah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bermula bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Quran, yakni turun daripada Lauh Mahfuz pada langit dunia, iaitu pada malam Lailatul Qadar, kerana nak menghidayah bagi manusia daripada dalalah, kesesatan, dan kerana menyatakan daripada jalan hukum hidayah kepada yang hak, dan membeza di antara yang benar dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, dia kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah pilih daripada 12 bulan ada, daripada Muharram sampai Zulhijjah, 12 bulan Allah pilih bulan Ramadan untuk nak buat turun Quran. Quran turun daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia sekaligus 30 juzuk. Daripada langit dunia turun mai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun selama 23 tahun. Turun hak mula daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia tu, dia turun sedah
Turun sedah itu dalam bulan Ramadan. Pada 17 Ramadan. Daripada langit dunia, Jibril waktu turun mai dekat Nabi itu, waktu turun sikit mengambil masa selama 23 tahun baru komplit Quran turun 30 juzuk. Ini disepakati oleh ulama semua tentang cerita nuzul Quran itu. Dan Quran ini apabila diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas, dia nak jadi petunjuk. Petunjuk maksudnya arah kita nak ikut mana. Kita nak berjalan, nak ikut kiri ke nak ikut kanan, kita kena tengok isyarat jalan raya, petunjuk. Quran ni umpama isyarat jalan raya. Kalau kita tak patuh kepada isyarat jalan raya, jalan tu one way, kita pergi belah mai ikut ni. Orang semua pakai duk pergi ikut ni, kita langgang mai ikut ni. Pasal apa? Pasal kita tak patuh isyarat jalan raya. Jadi kemalangan, jadi aksiden, ada orang yang akan terkorban. Quran diturunkan sebagai satu tanda isyarat untuk kita ikut. Kalau kita ambil Quran lambung masuk dalam laut, kita tak mau ikut isyarat dan petunjuk-petunjuk yang Allah bagi dalam Quran, jahanam kita. Berapa banyak benda yang Allah Subhanahu wa taala buat turun dalam Quran suruh kita ikut, dan berapa banyak yang kita ikut. Kita kena tanya yang tu. Daripada 30 juzuk Quran yang Allah buat turun mai, berapa daripada 30 juzuk tu berapa ayat yang kita ikut? Kita terus kata hak orang ikut, hak kita ikut berapa banyak? Kalau nak kira hak orang tak ikut, banyak. Hak kita tak ikut banyak mana? Kita ni selalu manusia tuan-tuan, kita duk tengok orang, dia ni tak ikut, dia ni langgang, dia ni bantah, dia ni derhaka, kita macam mana kita? Berapa banyak ayat dalam Quran mengingatkan kita jangan tipu orang? Kita tipu orang tak? Berapa banyak ayat dalam Quran pesan dekat kita jangan duk mencela, jangan duk caci maki, jangan duk mengumpat, jangan duk buruk sangka, jangan duk tabung fitnah, jangan, macam-macam ayat dalam Quran duk ada. Kita buat ke tak? Kita terus kata orang punya hal, dia buat salah, esok Tuhan balas dia. Kita buat ke tak benda hak Tuhan larang? Kalau nak karang hak orang buat, banyak. Satu buku tak cukup, kita boleh tulis ensiklopedia 12 jilid, kita boleh tulis tentang keburukan orang. Tapi keburukan kita macam mana? Allah tak akan persoalkan kita kerana kejahatan yang dia buat. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita benda yang kita buat. Maka dalam soal kita nak pegang Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, kita kena tanya diri kita. Kita dengan Quran macam mana? Kita ikut ke tak? Maka Allah Subhanahu wa taala kata Quran ini hudan linnas, dia menjadi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Quran ini menjelaskan, dan dia menjadi penjelas di antara huda, di antara petunjuk dan juga kesesatan, wal furqan, dan Quran membezakan antara yang betul dengan yang tak betul. Kita nak tahu hak ni betul ke tak betul, kena tengok Quran. Quran kata betul ke tak betul benda tu. Kalau Quran kata betul, betul. Kalau Quran kata tak betul, tak betul. Walaupun 1 juta orang kata betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa hadir, lihat daripada kamu itu akan awal bulan. Siapa yang nampak anak bulan, falyasumhu, maka hendaklah puasa ia akan dia. Orang teluk bahang, dia duduk tepi laut, dia duduk turun ke laut tangkap ikan. Kalau hari orang pergi teropong anak bulan dekat pantai Aceh, mereka nampak anak bulan, orang yang nampak wajib puasa. Orang yang nampak wajib puasa. Kalau dia nampak anak bulan atas menara masjid, itu tak pakai lah. Anak bulan betul tu dia nampak, tuan-tuan jangan cakap dia nelayan turun ke laut, dia duduk tengah laut, dia tengok-tengok, dia nampak anak bulan. Memang tak silap lah, conyoh mata, memang betul anak bulan. Ambil basuh muka tengok, memang betul anak bulan. Duduk atas perahu dia, yang pergi turun ke laut sama-sama ni 7 orang. Orang panggil 7 Melayu, dia panggil. Dia ada atas perahu tu 7 Melayu. 7 nampak anak bulan, 7 wajib kena puasa. Dia tak puasa, kira dia kena qada. Pasal dia sudah nampak anak bulan.
Orang yang tak nampak ni cerita lain. Orang yang nampak, faman syahida minkumus syahra falyasum. Tuhan kata, maka barang siapa hadir dan dia lihat akan anak bulan, maka hendaklah ia puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang ada sakit ataupun musafir, maka qada puasa daripada hari yang lainnya. Dia ulang lagi sekali hak tadi, siapa yang dah nampak anak bulan tapi dia sakit, maka hendaklah dia qada puasa yang dia tak boleh buat pada hari yang dia nampak anak bulan itu. Firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Menghendaki Allah Ta'ala dengan kamu itu akan mudah, dan tiada menghendaki Allah dengan kamu itu akan payah. Maka kerana yang demikian itu mengharus ia, yakni mengharus Allah bagi kamu buka puasa pada ketika sakit dan musafir. Ini prinsip agama Islam. Prinsip agama Islam ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita ni mudah dalam beragama. Allah tak mau kita jadi susah dengan agama kita. Islam memang prinsip dia nak bagi kemudahan. Orang perempuan kena pakai tudung, mudah ke susah? Orang perempuan pakai tudung, mudah ke susah? Kalau ikut tafsiran agama, dia kata mudah. Mudah pasal apa? Pasal dia selamat daripada gangguan orang lelaki yang jahat. Orang lelaki jahat, bila dia tengok orang perempuan pakai tudung, labuh, elok semua, dia tak berani nak usik. Dia tak berani. Pasal apa? Dia takut. Dia rasa hormat pada orang ni, ini orang kuat agama. Kita pun kalau kita jadi orang lelaki yang kuat agama, orang tak bercakap dengan kita lebih kurang. Kita, kalau kita jadi orang lelaki yang kuat agama, orang tak main nak bercakap mencarut, nak bercakap merapu depan kita lebih kurang. Orang tak berani, orang segan kat kita. Tapi kalau kita pun jenis merapu dana, siapa nak heran kat kita? Dia main depan kita, dia bercakap benda-benda kotor, dia bercakap benda-benda lucah. Pasal apa dia berani bercakap depan kita lagu tu? Pasal tidak ada hormat dia dekat kita. Dalam diri dia tak ada hormat dekat kita. Maka dengan kerana tu dia main bercakap ikut suka kat kita. Tapi kalau sekiranya kita ni orang yang memelihara agama, sendiri orang akan rasa segan kat kita. Sendiri. Satu orang hak jenis bercakap mulut tak elok ni, cakap capui, cakap selalu khoya tak tentu punca, akhlak tak ada dan sebagainya. Mai satu orang dia dandan cakap elok. Pasal apa? Tadi duk ada 6-7 orang depan dia, dia bercakap tak heran kat siapa. Dia kata kungkam punya tak elok, mulut dia duk bercakap. Mai satu orang dia dandan cakap elok. Sampai orang lain pun kata, amboi tadi duk bercakap mai kau ni dandan dia buat cakap elok. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal dia hormat dekat kawan hak baru mai ni. Pasal apa dia hormat dekat kawan hak baru mai ni? Pasal kawan ni satu orang yang memelihara agama. Tuan-tuan, kita kalau kita jadi manusia yang memelihara agama, sendirinya orang akan memelihara maruah kita. Sendirinya orang akan memelihara maruah kita. Orang perempuan, bila Allah perintah suruh pakai tudung, tutup aurat dan sebagainya, dan dia pakai macam tu, sendirinya orang akan memelihara maruah dia. Tapi kalau dia sendiri tak memelihara hukum Allah, tak memelihara agama Allah, dia pakai dengan pakaian yang tak disuruh oleh agama, dia pakai pakaian yang dilarang oleh agama, dia menjadi bahan usik orang-orang jahat dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak manusia ni bila beragama, Allah kata yuridullahu bikumul yusra. Allah nak manusia bila dia pegang agama, dia dapat kemudahan, dia dapat kesenangan, senang daripada gangguan orang. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tak mau orang bila pegang dengan agama tu menjadi susah pada dia. Allah tak mau macam tu. Demikian hal dalam konteks ayat ni. Dalam konteks ayat ni dia kata Allah nak suruh kita puasa, tapi Allah tidak sampai ke peringkat nak suruh kita jadi susah kerana nak puasa. Orang yang boleh puasa, puasa. Tuhan kata orang yang tak boleh kerana sakit, kerana musafir, kerana sebab-sebab yang tertentu, kerana terlampau tua, kerana tak ada tenaga, tak ada upaya dan sebagainya, orang yang macam ni diberi kelonggaran oleh agama. Dia boleh tak puasa dan boleh qada hari yang dia kuat. Kalau dia tak puasa dan dia tak mungkin boleh qada, dia boleh ganti dengan bayar fidyah. Agama memberi kelonggaran kepada orang yang nak ikut dia. Siapa kata Islam ni menyusah? Siapa kata? Orang yang duk kata Islam ni menyusah, Islam ni payah, Islam, orang ni tak reti agama. Kalau dia reti agama, dia cukup sayang dengan agama, dan dia sangat kecewa kalau sekiranya orang tak ikut agama.
Kerana dia tahu agama ni bukan saja nak bagi senang dunia ni, akhirat esok Allah yang mengetahui berapa banyak kesenangan yang Allah duk tabuh nak bagi kat kita esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, walitukmilul iddah, dan supaya kamu sempurna akan bilangan puasa Ramadan itu. Tuhan bagi kemudahan pada orang yang sakit, okey, buka puasa dulu. Esok bila dah kuat, masa tu sempurnakan balik bilangan puasa yang kamu tinggal itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu mengucap takbir akan Allah atas barang yang hidayah Allah akan kamu pada segala tanda agamanya itu. Di sinilah ulama ambil satu kesimpulan, ambil satu faham. Bila Allah kata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu walitukabbiru, dan supaya kamu bertakbir akan Allah. Maka apabila habis sebulan puasa bulan Ramadan, masa hari raya, masa hari Aidil Fitri itu disunatkan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu disuruh oleh Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Disuruh kamu bertakbir sebagai nak tunjuk syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Allah jadikan kamu orang Islam, dan kamu jadi orang Islam yang kuat untuk nak sempurnakan puasa 30 hari. Maka sambut hari raya itu disuruh kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan syukur kamu akan Allah atas yang demikian itu. Terima kasih kita dekat Allah. Pasal apa? Pasal Allah pilih kita, bagi hidayah dekat kita. Beramai orang duduk dalam dunia ni yang Allah tak bagi petunjuk, tak bagi hidayah, tak bagi dia berasa berkenan dengan Islam. Tiba-tiba kita Allah Subhanahu wa taala pilih untuk jadi orang Islam, jadi pula orang Islam yang nak beramal dengan Islam. Berapa punya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sahabat. Ini pula ayat nak cerita tentang sahabat-sahabat pernah tanya Nabi. Dan telah bertanya satu jamaah daripada sahabat Nabi akan Nabi SAW. Sahabat pernah tanya Nabi. Dalam satu riwayat kata, orang Badui tanya Nabi. Dia kata, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Ini orang pernah tanya Nabi. Sahabat tanya Nabi, depa pergi dekat Nabi, depa kata, aqaribun rabbuna, adakah Tuhan kami ini dekat dengan kami? Fanunajihi, maka memadai dengan kami bermunajat, doa pelan-pelan dekat Tuhan. Am ba'idun, ataupun Tuhan ni jauh pada dekat-dekat, doa biasa tu dah. Ataupun kalau sekiranya Tuhan ni jauh pada kami, maka doa kena riak-riak. Kita tengok trend berdoa lah ni pun macam-macam. Ada orang kat tangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu. Nada macam tu aja. Ada orang kat tangan berdoa, ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan ibu bapa kami ya Allah. Macam tu punya bunyi pun kan. Betul-betul doa ni pelan ke deras? Sahabat pernah tanya Nabi. Dia pergi jumpa Nabi, aqaribun rabbuna fanunaji. Adakah Tuhan ni dekat dengan kami, maka memadai kami doa cara bermunajat. Minta ya Allah, selamatkanlah. Minta cara lagu tu. Am ba'idun, ataupun Tuhan jauh pada kami, fanunadi, maka kami kena riau nak minta apa-apa kat dia. Adakah hampir Tuhan kami, maka kami munajat dengan perlahan-lahan, ataupun jauh, maka kami seru dengan deras suara. Maka turun ayat Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila ditanya akan dikau ya Muhammad oleh segala hamba-Ku tentang aku, maka bahwasanya aku qarib. Tuhan kata kalau ada orang tanya kamu, Allah ni jauh ke dekat dengan mereka? Habang dekat mereka, qarib. Allah dekat aja dengan hampa. Hampir daripada mereka itu dengan ilmu-Ku, maka khabarkan olehmu dengan yang demikian itu. Tuhan kata habang dekat mereka, kata Tuhan dekat, tak payah riak. Pernah Nabi SAW dengan sekumpulan sahabat musafir.
Ketika musafir itu turun bukit, sahabat-sahabat ni duk bertakbir, Allah, 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 Allah. Duk naik bukit pun bertakbir, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Duk buat suara deras. Nabi marah sahabat-sahabat ni. Nabi kata, adakah Allah yang kamu seru itu pekak? Maka kamu terpaksa jerit-jerit suara untuk nak panggil dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kamu dan Tuhan kita semua, dia tidak pekak, bahkan dia maha mendengar. Nabi kata, Nabi tak suka orang menjerit-jerit duk panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu adab doa. Adab doa ni pelan aja, minta pelan aja, dengan suara yang tawadhu, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku terima akan permintaan orang yang meminta. Apabila meminta, ia akan daku dengan dirinya barang yang dipintanya. Falyastajibu li, maka hendaklah berkenan mereka itu kepada doaku, iaitu dengan mengerjakan taat kepadaku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman mereka itu dengan aku. Tuhan kata minta dengan suara yang perlahan-lahan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan makbulkan, aku akan jawab permintaan mereka apabila mereka minta dekat aku. Cuma syarat Tuhan kata satu, falyastajibu li, maka hendaklah mereka pula tunaikan permintaan aku. Tuhan kata, aku boleh makbulkan doa yang mereka minta dengan syarat mereka tunaikan apa yang aku minta. Tuhan kata, apa Tuhan minta? Tuhan kata yang pertama, mengerjakan taat kepada aku, wal yu'minu bi, yang kedua beriman kepada aku. Tuhan minta yang tu aja, taat pada aku. Kamu baca ayat Quran, kamu duk jumpa dalam hadis-hadis Nabi, apa benda yang Allah suruh dalam Quran, dalam hadis Nabi. Tuan-tuan, kita duk baca tafsir ni, kita dah lepas dah ayat tu. Daripada sekecil-kecil benda Allah suruh kita buat, di antaranya apa? Sebarkan salam. Ayat Quran suruh sebar salam ni, suruh bagi salam ni Allah suruh dalam Quran, bukan Nabi suruh dalam hadis saja. Dalam Quran Allah suruh sebarkan salam. Daripada sekecil-kecil benda suruh sebarkan salam, suruh hormat orang, suruh ziarah orang sakit, suruh iring mayat apabila ada kematian, suruh dengar nasihat, suruh kita bagi nasihat, suruh banyak berdoa, suruh banyak baca Quran, suruh banyak sembahyang sunat, suruh banyak puasa sunat, suruh banyak kita bersabar, suruh kita tuntut ilmu, suruh kita banyak berfikir, suruh kita laksana hukum Allah, sama ada hukum yang melibatkan soal ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, ataupun hukum yang melibatkan soal muamalah, kita nak beli barang, nak apa, elok daripada terlibat dengan riba dan sebagainya, sama ada hukum itu hukum munakahah, nikah kahwin, cerai dan sebagainya, kita patuh kepada hukum agama, ataupun hukum itu melibatkan soal jinayah yang melibatkan hukum qisas, hukum hudud dan sebagainya. Semua ni Quran sebut belakang. Quran 30 juzuk tu, dia bukan fokus tentang soal suruh kita menikah ikut cara Islam saja. Dan begitulah juga Quran 30 juzuk tu, dia bukan fokus suruh kita tiap-tiap hari nak bercakap pasal melaksanakan hukum hudud saja. Tapi Quran 30 juzuk tu, dia daripada sekecil-kecil benda suruh kita jumpa orang bagi salam, sampailah sebesar-besar benda suruh kita tegakkan sebuah negara Islam yang di dalamnya terlaksana hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua benda ni ada dalam Quran. Allah suruh kita taat kepada benda ni. Masalah kita lah ni, kita tak syumul. Kita tak syumul, kita tak ambil semua. Ada satu golongan tu bercakap hudud saja, sedangkan dia sendiri pun tidak jaga soal-soal lain. Ada satu golongan pula tu bercakap tentang soal kita ni nak laksana ekonomi Islam, ekonomi Islam, ekonomi Islam saja. Bila bercakap tentang hudud, dia lawan pula. Ada pula macam-macam golongan, macam-macam. Islam bukan suruh ambil ini sikit, ini sikit, ini sikit. Islam suruh cover semua. Islam suruh cover semua. Daripada sekecil-kecil benda, setakat soal bagi salam, kita jangan pandang benda tu remeh. Sebab benda tu Allah sebut dalam Quran. Benda yang Allah sebut dalam Quran ini benda besar. Daripada benda yang macam tu, yang kita kata remeh kecil tu, Allah melihat itu soal besar, sampailah kepada soal yang memang kita kata besar, itu besar. Semua benda ni besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah minta untuk manusia ni buat benda ni. Yang pertama, taat kepada aku. Allah kata, apa aku kata dalam Quran, daripada benda kecil sampai benda besar, apa taat semua.
wal yu'minu bi, dan yang kedua aku minta suruh hampa beriman dengan aku. Kalau hampa boleh buat dua benda ni, mintalah kepada aku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan jawab doa orang yang meminta kepada aku apabila mereka minta pada aku. Tuhan kata. Kita balik kepada benda ni tuan-tuan. Kita tengok berapa banyak larangan dalam Quran. Allah larang kita mengumpat, mencaci, mencela, menghina, membenci, membitnah, melagakan orang, hasad, dengki, buruk sangka, sombong, bongkak, takabur, besar diri, buat zalim. Semua ni dilarang oleh agama. Ada tak ada benda ni diamalkan oleh orang Islam hari ni? Kalau kita tak peduli kepada benda-benda ni semua, maka akhirnya tertahan doa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak makbul untuk sementara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan dapat cerdik mereka itu kepada hidayah aku. Tuhan kata. Mudah-mudahan manusia apabila dia taat kepada Tuhan. Mudah-mudahan manusia apabila dia beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Mudah-mudahan la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah aku. Tuhan kata. Firman Allah, uhilla lakum laylatus siyami, uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum, dan dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa itu jima' segala isteri kamu. Turun ini ayat kerana mansuh bagi yang ada permulaan Islam daripada haram jima' dan haram makan minum kemudian daripada Aisyah. Sebelum turun ayat ni, sahabat-sahabat Nabi zaman awal-awal Islam dulu, bulan puasa, maghrib buka puasa. Lepas buka puasa, dia ada dua, sama ada semayang Isya ataupun tidak. Siapa-siapa buat salah satu daripada dua benda ni, dia kira start puasa balik. Dia puasa, siang hari puasa, sampai waktu maghrib buka puasa. Lepas buka puasa semayang maghrib. Lepas semayang maghrib tertidur misalnya. Bila tertidur, jaga balik, dia dah kira start puasa balik dah. Walaupun tertidur 10 minit, jaga-jaga balik, dia dah dikira orang yang berpuasa balik. Tak boleh apa dah. Dia tertakluk kepada larangan orang yang berpuasa. Ataupun dia tak tidur, lepas buka puasa semayang maghrib, lepas semayang maghrib tunggu sampai Isya, habis semayang Isya, dia kira start puasa balik. Jadi benda ni menyusahkan. Maka turun ayat ni. Bila turun ayat ni, Allah kata uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum. Allah Subhanahu wa taala kata dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa itu jima' akan segala isteri kamu. Selagi tak sampai subuh pagi esok, maka selagi itulah halal bagi hampa nak buat apa pun. Hampa tak dianggap berpuasa pada malam itu sampailah subuh pagi esok. Maka bila turun ayat ni, dia membatalkan amalan yang diamalkan sebelum turun ayat ni, iaitu lepas sembahyang Isya dah start puasa balik, sudah dibatalkan. Begitu. Baik. Firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu, yakni orang perempuan itu, pakaian bagi kamu laki-laki, dan kamu, yakni orang laki-laki, pakaian bagi mereka itu, yakni orang perempuan. Tuhan kata laki-laki perempuan ni perlu memerlu antara satu sama lain. Laki-laki perlu kepada perempuan, perempuan perlu kepada laki-laki. Dua-dua ni memerlukan di antara satu sama lain. Maka meraihkan keperluan laki-laki perempuan ini, diberi masa untuk mereka daripada masa dia buka puasa sampailah kepada subuh pagi esok, untuk mereka memenuhi keperluan itu. Dia kata kinayah, yakni sebagai satu simbol daripada setengah berhajat tiap-tiap kedua kepada taulannya. Ini menjadi simbol kepada satu berhajat kepada yang satu lagi, ataupun kerana menutup salah seorang akan yang lain daripada kejahatan. Dia kata kalau tak ada kelonggaran yang macam ni, dia boleh jadi satu kejahatan. Pasal apa? Pasal dia langgar hukum Tuhan. Kalaulah kata hukum Tuhan kata lepas sembahyang Isya start puasa balik, bagi orang yang tak boleh tahan, maka dia jima' juga isteri dia, maka dia dah dianggap jahat sebab melanggar hukum Tuhan. Dengan turunnya ayat ni, selamat mereka daripada dituduh buat jahat. Begitu. Sayyidina Umar pernah buat benda ni. Bila dia buat benda ni lepas sembahyang Isya, dia sudah jima' isteri dia. Dia rasa bersalah. Dia rasa guilty. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, semalam tak boleh lah. Aku dah buat benda sekian.
Nabi pun diam, turun ayat ini. Memberitahu kepada semua orang, bukan kepada Sayyidina Umar saja, bahkan kepada semua orang, bahawa lepas daripada sembahyang Isyak dibenarkan lagi sehinggalah menjelang subuh pagi esok. Begitu. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Telah diketahui oleh Allah bahawa adalah kamu khianat akan diri kamu dengan jima' pada malam puasa. Telah jatuh yang demikian itu kepada Sayyidina Umar dan lainnya, dan minta uzur mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia cerita. Sayyidina Umar sendiri sudah berbuat benda ni, pergi jumpa Nabi, maka Allah turunkan ayat ini. Firman Allah, fataba alaikum, maka menerima Allah akan taubat atas kamu itu. Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi, mengaku dia dah buat silap. Pasal apa? Sayyidina Umar kata, lepas sembahyang Isyak tadi aku sudah jima' isteri aku, sedangkan benda ni dilarang oleh agama. Maka turun ayat ni bagi tahu kata tak salah perbuatan itu, maka kamu bertaubat itu, fataba alaikum, Allah terima taubat kamu itu, wa afa ankum, dan maaf dan ampun Allah daripada kamu. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang ini jimaklah oleh sekalian kamu akan mereka itu, yakni akan isteri-isteri kamu itu. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan tuntut oleh kamu barang yang telah disuruh oleh Allah Ta'ala bagi kamu daripada anak. Bahkan jima' isteri itu dituntut oleh agama sebab dia menjadi wasilah, menjadi sebab kepada ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulu washrabu, dan makanlah oleh kamu dan minumlah oleh kamu pada malam bulan Ramadan sekaliannya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sehingga nyata bagi kamu oleh benang putih, minal khaytil aswad minal fajri, daripada benang hitam daripada fajar sadiq. Ini dia nak habang kata perenggan malam dengan siang. Allah guna perkataan benang hitam, benang putih. Benang hitam maksudnya waktu buka puasa. Kita duduk dalam siang cerah macam tu, bila sampai waktu maghrib benang hitam, dia kata itu border nak masuk malam. Benang putih maksudnya subuh esok, fajar sadiq. Bila nampak benang putih maksudnya nampak dia nak jadi cerah, nak jadi siang, maka habis kita kena start puasa dah. Itu sebab ada orang bahaskan tentang waktu imsak. Waktu imsak ni tak ada dalam hadis Nabi, tak ada. Nabi tidak pernah sebut dalam satu hadis pun tentang kewujudan waktu imsak. Tak ada. Dan jadi tak perlulah orang tanya soalan, ustaz ni kalau kata dah lepas dah waktu imsak, saya duk makan lagi macam mana? Sebab tidak ada waktu imsak. Waktu yang kata 10 minit sebelum masuk waktu subuh tu, tak ada waktu imsak ni. Cuma ulama-ulama kemudian ni sebagai langkah berhati-hati supaya orang tak kelajak makan sampai masuk waktu yang dah tak boleh makan, maka diperkenalkan waktu imsak. Jadi kalau orang tanya waktu imsak ni zaman Nabi ada tak ada? Tak ada. Nabi tak pernah sebut tentang waktu imsak. Nabi dia pegang pada ayat Quran ni saja, benang putih, benang hitam. Dia kira lagu tu aja. Jadi salahkah kita bagi ada waktu imsak? Tak ada salah apa. Bahkan dia bertujuan untuk kita lebih berhati-hati. Kita tahu dah border dia. Lebih kurang dalam 10 minit lagi nak habis dah waktu kita boleh makan. So better kita stop lah ni. Dan dah kita pergi gosok gigi, kumuk-kumuk bagi clear, tak mau ada sisa makanan dalam mulut kita. Then lepas itu masuk waktu subuh, kita dah dalam keadaan ready untuk berpuasa. Maka waktu imsak itu tidak ada satu benda yang menjadi salah. Ulama rangkakan benda ni dengan tujuan untuk nak bagi kebaikan kepada kita semua. Tak ada jadi salah tang mana. Benda-benda macam-macam ni tak patut jadi tajuk yang kita nak berbalah dalam masyarakat. Nak berbalah tentang soal baca Yasin malam jemaat apa. Daripada tak baca langsung, habis seminggu tak baca langsung Yasin, maka ulama-ulama dulu biar ambil malam jemaat. Sesuai dengan dia kata hari Jumaat Sayyidul Ayyamil Usbu', sebagai pengulu segala hari. Sesuai dengan Jumaat ni pengulu segala hari, maka malam ni apa salahnya kita berhimpun di masjid ramai-ramai baca Yasin? Bukan kita berhimpun ramai-ramai nak buat karaoke. Kita himpun ramai-ramai nak baca Yasin, itu adalah satu benda yang baik, maka dia tidak menjadi kesalahan. Cuma kita perlu perbetulkan fahaman orang dalam masyarakat ni yang menganggap mesti kena baca Yasin malam jemaat, kalau tak baca macam jadi satu dosa. Itu salah.
Sebab itu tidak disuruh oleh agama secara khusus. Ini benda-benda macam ni adalah benda-benda yang kadang-kadang diset oleh ulama-ulama yang dahulu daripada kita dengan niat yang sangat baik. Daripada tak ada langsung, ada amalan yang kita buat. Maka benda-benda ni adalah benda-benda yang baik. Firman Allah, "Tsumma atimmus siyama ila al-lail." Kemudian sempurnakan oleh kamu akan puasa itu sehingga masuk malam, yakni dengan jatuh matahari. Bila puasa mesti kena bagi komplit sampailah masuk waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, barulah orang ni boleh berbuka puasa. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu jima' akan mereka itu, yakni akan isteri-isteri kamu, sedangkan kamu itu sedang beriktikaf dalam masjid. Turun ayat ini menegah bagi mereka yang ada keluar dia daripada masjid sedangkan dia sedang beriktikaf, maka jima' dia akan isterinya dan balik iktikaf pula. Tak boleh lah, itu tak senonoh lah. Kan tak senonoh lah, pergi duduk iktikaf dalam masjid, duduk baca Quran, duduk apa, duduk zikir, duduk apa, lagu duduk teringat apa ke pula, lagu balik pergi rumah. Jima' isteri, mai pula tak lagi nak sambung balik, tak senonoh. Maka turun ayat ni, dia bagi ingat. Dia kata waktu iktikaf dalam masjid, iktikaf elok. Tak mau ni pergi balik, tak mau. Kita hilang khusyuk dalam melakukan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah. Dia kata bermula yang demikian itu, yakni hukum itu adalah segala hudud, yakni segala hukum Allah. Hudud ataupun had itu makna dia sempadan. Yang untuk kata hukum hudud, hukum sebat kepada orang yang berzina yang belum berumah tangga, hukum kejam dengan batu kepada orang yang sudah berumah tangga kemudiannya berzina, hukum potong tangan kepada orang yang mencuri, hukum sebat atas belakang 80 rotan bagi orang yang minum arak, hukum sebat 80 rotan atas belakang dengan kerana menuduh orang yang baik melakukan zina sedangkan dia tidak berzina. Ini semua adalah hukum hudud. Hukum hudud, hudud ni plural, singular dia had. Had, plural dia hudud. Had maksud dia sempadan. Orang kata berapa had kelajuan ni? Kalau di Lebuh Raya 110, itu had. Itu hukum 110 di Lebuh Raya, itu hukum hudud lah. Hukum hudud maksudnya sempadan. Sempadan kelajuan 110. Dalam Islam dia buat sempadan. Kamu dengan perempuan, kalau isteri kamu tak jadi kesalahan. Sempadan dia, kamu hanya boleh bersama dengan orang perempuan yang menjadi isteri kamu. Itu sempadan dia. Kamu go beyond that sempadan, lebih daripada sempadan itu, kamu pergi ambil orang perempuan lain yang bukan isteri kamu, kamu sudah melakukan kesalahan hudud. Kamu dah langgar sempadan. Orang perempuan yang bukan isteri kamu, kamu pergi jima' dia, kamu dah langgar sempadan. Kamu langgar hukum hudud. Kamu boleh minum, kamu nak minum air pancong ke, air telaga ke, air laut ke, air melo ke, air teh ke, air apa, kamu boleh minum. Kamu minum arak, kamu kena hukum sebat. Pasal apa? Sempadan dia dekat ayat-ayat yang tak memabukkan ni saja. Kamu pi balik sana sempadan, kamu langgar hukum hudud. Maka Islam, tuan-tuan, kalau tak ada batas, apa jadi tuan-tuan? Bendang kalau buang batas, apa jadi? Bendang, orang buat bendang, tak ada batas. Lagu bendang, lagu tu aja. Karut. Nak kontrol air macam mana? Bendang ni ada hari kena air banyak, ada hari kena buang air. Dia itu bendang. Maka cara nak kontrol air dalam bendang ni batas. Batas ni lah bila air korang dia tebuk batas. Tahu korang belah Tanjung ni tak tahu pasal bendang. Kan? Bila air tak ada, dia kena tebuk batas. Bila tebuk batas, bagi air daripada parit. Kalau air masuk mai, air banyak. Sekali lagi bila air lebih dan sebagai air kena katuk balik batas, pam air ada dalam bendang buat pulang dan sebagainya. Batas ni penting dalam nak kontrol air. Kalau sepanjang-panjang masa duk biar bendang air banyak, tak jadi padi. Dia ada masa kena ada air, ada masa kena kontrol air, jangan bagi masuk. Ini peranan batas. Kelajuan di Lebuh Raya pun dia ada batas dia, dia ada sepadan dia. Kalau kita sampai tak ada speed limit, kereta boleh lari 300, lari 300. Datuk tengok body aja, api tayar tinggal belakang semua kan? Tak boleh lah macam tu. Dia mesti ada limit. Dia mesti ada 110 kan, 120 kan, dia mesti ada limit.
Kita nak bercakap pun ada limit. Kita tak boleh bercakap apa kita teringat nak bercakap. Kalau sekiranya benda yang kita teringat nak bercakap tu benda yang boleh menjatuhkan maruah orang yang tak sepatut kita jatuh, kita tak boleh bercakap. Itu limit cakap kita. Dia ada limit. Kita nak kata, dia ada, apa pun dia ada sempadan. Dia ada batas. Dia ada limit dia. Maka Islam pun dia nak bercakap tentang soal limit ni. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut, dia kata tilka hududullah. Bermula sekalian yang dia sebut tadi. Cerita pasal puasa, bila boleh buka puasa, bila kena stop pula tak boleh makan pasal kamu dah dianggap berpuasa. Kamu dengan isteri kamu sempadan dekat mana, bila waktu iktikaf boleh tak boleh keluar masjid, balik main jimat, balik pergi iktikaf balik dan sebagainya. Tilka hududullah. Itu adalah sempadan-sempadan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah menghad, dia kata akan Allah bagi sekalian hamba-Nya. Allah dah letak dah limit dia, dah letak sempadan dah. Takat mana boleh, takat mana tak boleh. Dia ada border dia, dia ada sempadan dia. Supaya berhenti mereka itu pada sisinya. Supaya manusia ni dia reti tang mana tempat dia nak kena berhenti. Satu orang anak muda lelaki-lelaki baru bertunang dengan satu budak perempuan, dia ada sempadan. Dia ada sempadan. Satu budak lelaki-lelaki baru bertunang dengan satu budak perempuan, dia ada sempadan sebagai orang yang duduk di alam pertunangan. Dia ada sempadan. Dia tak boleh nak pi melebihi sempadan tu. Bertunang bukan makna dah menikah. Dia ada sempadan. Setakat nak telefon tanya apa abang sihat ke tak ke apa ke semua cukup. Itu sempadan dia. Nak lebih daripada tu sampai nak pergi gendong dewak naik motor, bawa carry pergi sana sini jatuh parit, tak boleh. Dia ada limit dia, dia ada sempadan dia. Maka ini yang disebut tilka hududullah. Yang demikian itu adalah sempadan kita dalam nak hidup di atas dunia ni. Dia ada sempadan dia, dan berhenti mereka itu pada sisinya, pada sisi sempadan itu. Tak boleh pindah lebih daripada sempadan tu, tak boleh pindah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu hampir akan sempadan itu. Tuhan kata pula, jangan kata nak pergi melebihi sempadan, mendekati sempadan pun jangan. Tuhan kata pasal apa? Kalau dah terlalu dekat dengan sempadan, dibimbangi, kamu terlajak masuk dalam kawasan yang dilarang itu. Ini peraturan agama. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Seperti yang demikian itulah menyatakan Allah akan segala ayat hukumnya kepada manusia. Inilah Tuhan terang benda-benda ni kepada manusia. Tuhan explain dekat kita everything. Apa benda yang boleh buat, apa benda yang tak boleh buat. Apa benda yang mesti kena buat, apa benda yang sunat buat. Apa benda yang Allah terang everything secara detail kepada manusia. Mudah-mudahan mereka itu memelihara segala sebagai tanda hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manusia pelihara hukum-hukum Allah. Memelihara hukum Allah bermakna manusia tu hormat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita jaga amanat ayah kita, mana kita hormat dia? Kalau kita memelihara amanat majikan kita, mana kita hormat dia? Tapi kalau bos kita di pejabat bagi arahan macam lain, kita buat macam lain, meaning to say, kita tak hormat dia. Dan kita jangan ada siapa balik sebelum pukul 4.30 petang. Kita 3.30 balik dah. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak hormat dia sebagai ketua kita. Kita peduli apa dengan dia? Kita lambung dia masuk laut. Dia kata pukul 4.30 aku nak balik pukul 3, aku punya suka. Aku peduli apa? Makna kita tak hormat dia. Kita tak hormat dia sebagai ketua, sebagai majikan kita, boleh berkira lagi. Kita tak hormat Allah sebagai Tuhan kita, ni nak jadi apa? Allah dah bagi tahu dah apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Kita semua pun tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Saja kita tak mau patuh kepada perintah Allah. Maksud dia apa? Maksud dia kita tak hormat Allah. Kalau Allah kita tak hormat, siapa kita nak hormat dalam dunia ni? Kalau Allah kita tak hormat, adakah kita akan hormat Nabi-Nabi yang Allah hantar mai ke dunia ni? Allah apa kita tak hormat, Nabi nak hormat apa? Ini maksud dia. Maka Allah Subhanahu wa taala kata kat kita di sini, dia kata itu sebagai tanda hormat kepada Allah Taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan akan segala harta kamu antara kamu dengan batil, yakni dengan jalan yang haram pada syarak. Kita tengok harta orang, kita buat berniaga,
Kita buat meniaga, ada satu kawan kita jadi share partner, dia masuk modal kat kita. Kita janji dekat dia, masa awal-awal kita janji dekat dia. Kita kata tak apa, ini kalau yang ni jadi, kalau berjaya, meniaga kita ni sukses, kita bahagi 70-30. Aku sebagai orang yang menjalankan bisnes ni, aku ambil 70 bahagian. Hang sebagai orang yang bagi modal saja, hang ambil 30. Kita dah agree dah dengan persetujuan tu. Dan sungguh, bisnes tu jalan sungguh. Bisnes tu jalan sungguh. Apabila bisnes tu jalan sungguh, kita dah dapat untung dah. Kita sepatutnya bahagi 70-30. Macam yang kita persetujui tadi. Tiba-tiba dah. Kita tak ikut 70-30. Kita bagi kat dia RM10. Anduk dia. Kita bagi kat dia RM10. Hak lagi RM50,000 kita genggong pergi keleng bang. Ni apa ni? Ni apa cerita? Apa cerita kalau kita buat macam tu? Malanglah kalau orang tengok kita, apalah dia ni, masjid semayang hari-hari, mengaji kitab sana sini, ceramah tang tu tang ni, nampak cukup cantik, bohong orang dia kata. Apa kita nak buat? Kita dah bercakap tentang hukum Allah. Tiba-tiba mai tang ayat ni Allah kata, jangan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ada di kalangan kamu makan harta kawan kamu dengan jalan tak betul. Harta tu hak kawan kita. Pasal apa? Pasal kita dah janji dah bahagi 70-30. Dah janji dah. Hak 30 kok mana pun hak dia. Kita nak tipu lagi tang tu. Macam mana cerita kita ni? Ni yang main masjid semayang apa? Ayat Quran kita lambung bang. Kita nak bercakap kata orang lain lambung ayat Quran macam mana? Sedangkan kita sendiri pun lambung juga. Ini ceritanya tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kita ingat benda-benda macam ni. Allah nak bagi kita ingat benda-benda macam ni. Jangan kita bercakap lain, kita buat macam lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan kamu makan agar segala harta kamu antara kamu dengan batil, dengan jalan tak betul, yakni yang haram pada syarak. Seperti curi, rampas dan seumpamanya. Curi lebih-lebih lagi lah salah. Hidup rampas hak orang lebih-lebih lagi salah. Harta pak kita pun boleh jadi haram dekat kita. Pasal apa? Pasal harta pak kita hak tinggal mai tu dia dah jadi pesaka. Pesaka kena bahagi ikut kaedah pesaka. Bila kita sebagai orang yang sebagai anak tua dalam keluarga, kita pergi main benda ni, kita pergi ambil bahagian lebih kat kita, kat orang lain kita bagi sikit dan sebagainya, hak lebih itu batil. Hak tu tak betul. Kita nak kata tak, pasal aku tolong urus benda ni, aku yang duduk naik turun pejabat tanah, aku yang pergi duduk jumpa yang tu yang ni, maka aku nak ambil lebih. Tak boleh. Itu bukan hukum agama. Hukum agama bahagi ikut kaedah pesaka. Itu hukum agama. Hang nak ambil lebih atas alasan hang pergi buat kerja, tak boleh. Tak boleh. Agama tak benar benda tu. Kita pergi buat hukum kita sendiri pada masa tu. Sedangkan kita orang main masjid, kita orang duduk semayang, kita duduk pakai kepiah putih, kita duduk simpan janggut, kita pergi buat kerja macam ni. Macam mana orang nak hormat dengan kita? Macam mana orang nak hormat dengan agama kita? Tuan-tuan, benda yang saya cakap ni duduk jadi dalam masyarakat. Saya sangat sedih apabila ada orang main rojok kes-kes yang seumpama ni. Bila dia rojok, dia pergi sangkut dengan benda-benda macam ni. Dia kata dia ni ustaz, dia sebut janggut, dia sebut kepiah putih, kita dengar sensitif benda ni. Kepiah putih, janggut tu tak salah, yang salah ni dia ni. Tapi malangnya si yang bersalah ni pakai kepiah putih dengan janggut. Malanglah. Jadi orang yang tak faham ni dia nak attack dua benda ni lah. Bila dia attack dua benda ni, kita pun rasa terguris. Kita pun rasa terguris sebab benda dia attack tu, benda yang tak patut dia attack. Tapi dia frust, dia attack benda tu. Dia frust pasal kawan ni lah. Pasal kawan ni, dia tak ikut jalan agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Dan kamu tunjuk dengan dia kepada segala hakim-hakim dengan risuah. Lagi teruk. Sampai lah ni orang kata tak ada benda yang tak boleh kautim. Dia berkata Allahu Akbar. Kita dengar betul. Tak ada benda yang tak boleh kautim. Dia berkata kita kata apa ni? Dia kata lah ni apa pun boleh kautim lah. Kautim ni pun satu penyakit juga kan. Saya pergi dekat Puspakom ke dekat mana ke, dia gantung satu banner di sana. Dia tulis di situ kautim sama juga rasuah. Dia kata alamak, kautim sama juga rasuah. Dia kata boleh kautim. Kita bahasa tu orang duk pakai lah ni, kautim.
Kautim adalah rasuah, dia kata. Sampai orang hari ni boleh kata lagu tu. Dia kata semua benda boleh kautim lah ni. Apa cakap macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Quran kata watudlu biha ilal hukam, dan kamu tunjuk dengannya kepada segala hakim-hakim dengan risuah. Orang tu dipilih untuk menjadi hakim, ada satu macam yang rasuah masuk kat dia, hukumlah jadi sebaliknya. Punya teruk, litakulu fariqan min amwalin nas, supaya kamu hendak makan satu jumlah daripada segala harta manusia. Dua orang duk berbalah pasal harta, dua orang duk berbalah pasal harta, pergi cari satu hakim untuk buat keputusan. Tengok-tengok hakim pun kautim juga, hakim pun kautim juga. Benda hak salah sudah jadi betul. Pasal apa? Pasal sudah dikautimkan dia. Allah sebut benda ni dalam Quran. Kamu pergi cari ni semua hakim dan sebagainya, kamu jolok benda ni masuk, litakulu fariqan min amwalin nas, supaya satu orang boleh makan harta orang yang lain. Pasal apa? Pasal sudah kautim dengan benda ni. Kata firman Allah, bil ismi, dengan dosa. Itu perbuatan sudah jadi dosa. Kita pergi buat satu benda yang akhirnya orang yang tak salah sudah jadi salah. Itu satu dosa. Orang tak salah sudah jadi salah kerana kita pergi berkira dan sebagainya. Hak tak salah sudah jadi salah. Itu sudah jadi dosa. Wa antum ta'lamun, bermula kamu itu tahu bahawasanya kamu itu batil. Dalam keadaan dia tahu ni aku buat ni salah, aku buat juga, maka itu menjadi satu kesalahan, dia kata. Dan itu adalah tiada betul dengan sebab makan harta yang batil. Dia kata itu adalah tak betul. Pasal apa? Itu perbuatan memakan harta dengan jalan yang batil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk yas'alunaka 'anil ahillah. Cerita sahabat tanya Nabi tentang bulan. Kerana apa? Mula nyata halus, kemudian bertambah-tambah besar hingga penuh, kemudian balik ia. Lepas ni dia nak tengok cerita astronomi. Dalam Quran ini ada rupanya cerita tentang astronomi. Ingat? Astrologi. Astro. Ada dalam Quran. Bukan astro apa dinasti itu. Astronomi. Astrologi. Cerita astro. Cerita angkasa-angkasa ni rupanya ada dalam Quran. Allah buat bulan dah rupanya ada cerita, dia kata. Sahabat Nabi dulu dah mula reti tentang astronomi. Bidang ni, astrologi ni, dah reti dah tanya Nabi dah. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, ni cerita tentang bulan ni macam mana? Pasal apa bulan tak serupa matahari? Dia bertanya macam tu. Matahari kita duk tengok daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan. Matahari duk bulat macam tu ya. Tapi heran, yang kata bulan ni heran. 1 hari bulan dia bulan sabit, hilal. Dia duk pi, dia makin besar, Mai 14, 15 hari bulan penuh. Saat bila dia main 16, 17, 18, dia makin duk jadi kecil balik. Dia main hujung esok 29, 30, dia jadi sabit balik. Saat dia jadi makin besar balik, mai 15 dia penuh balik. Pasal apa bulan macam tu? Saat kecil, saat besar, kecil, besar, kecil, besar. Pasal apa matahari duduk macam tu aja, dia tak jadi kecil besar? Sahabat sudah tanya Nabi tentang benda ni, dan benda ni adalah benda yang melibatkan soal astronomi dan astrologi. Siapa yang kata Quran ini apa kata? Kolot, apa ketinggalan zaman, tak ada kaitan dengan sains dan sebagainya. Sahabat kita Dr. Daniel ada buat buku. Saya dapat satu kopi, dia bagi kat saya baca. Rajin. Dia buat satu kajian tentang benda-benda ni semua. Tentang nas Quran, nas hadis Nabi, dan juga fakta-fakta sains. Dia buat kajian. Dia buat mai semua hadis, ayat Quran apa semua, dia buat mai kajian sains yang membuktikan benar apa yang ada dalam Quran. Sebenarnya apa yang Allah kata dalam Quran tak perlu dibuktikan, sebab semua benar. Tapi bila kita pergi cari, kita akan jumpa, kita akan lebih lagi nampak besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mencipta alam ini. Kita nampak Tuhan ni, God is great. Semua benda ada jawapan dia.
Pasal apa? Bila makan disuruh, hadis suruh jilat jari. Suruh jilat jari. Tak mau ada makanan yang lekat di jari dan sebagainya pergi basuh jatuh. Tak mau. Nabi tak sebut dari segi saintifik. Nabi sebut dari segi apa? Keberkatan makanan. Nabi kata jangan ada satu benda pun yang jatuh yang kamu biar pergi kat dia, kamu tak ambil makan. Jangan ada satu benda pun yang kamu biar jatuh, kerana kamu tak tahu mana satu dalam banyak makanan kamu tu, mana satu makanan yang ada keberkatan. Nabi kata macam tu. Tapi bila sains buat kajian, dia ada penjelasan lain pula rupanya. Apa hikmah di sebalik jilat jari itu? Maka kita tak heran, KFC yang Amerika punya pun dia pergi masukkan benda tu, kesedapan hingga menjilat jari, dia kata. Ada cerita rupa-rupanya. Ada cerita di sebalik benda tu. Banyak dalam buku tu, tuan-tuan boleh buka baca. Just untuk nak menambah keyakinan kita bahawa agama yang kita pilih ni memang tak silap. Ada orang hari ni dia kerana jadi perang Amerika Iraq pun dia jadi frust dengan Islam, tak ada pasal. Dia kata apalah, dia kata kita ada expect kot last minute Saddam nanti bawa keluar apa ke. Dia kata tengok tak ada. Ada pula kawan hantar email pula mai kat saya. Email ni pun satu racun yang ada juga email ni. Dia hantar mai email kan, kita duk buka baca. Dia pergi buat satu cerita baru pula. Dia kata sebenarnya Saddam pun kau tim juga dengan US. Dia kata Allah. Satu email, saya buka-buka baca, dia tulis ni satu berita sedih. Satu benda yang menduka citakan umat Islam seluruh dunia pula. Dia kata kita pun nak kena baca lah. Kadang kita tengok 2-3 baris baca pelik, kita iris bang lah, terus baca lah. Ya ni, awak pula baca. Konon kata ni bila US do attack makin duk rapat dekat Baghdad ni, bila dah sampai satu peringkat Saddam dah desperate. Ni cerita. Saddam dah desperate. Masa tu Saddam macamnya panggil ajak Kautim. So Kautim dengan US, okey lah ni macam ni, aku surrender Baghdad dekat hampa ambil lah. Janji aku dengan koloni aku selamat. Itu macamnya celah keluar dari bimana lah. Jadi dia tulis di situ, dia kata betapa teruknya Saddam ni, berapa ramai rakyat yang tak berdosa, budak kecil, perempuan apa semua terkorban semata-mata kerana nak mempertahankan negara dan nak mempertahankan pemimpin. Tengok-tengok pemimpin Kautim. Tulis macam tu pula. Kita pun baca sakit kepala. Benda macam ni tuan-tuan, bila baca dia jadi payah. Kalau tak baca langsung senang. Bila baca dia racun. Dia lebih bahaya daripada SARS. Bila kita baca ni dia lebih bahaya daripada tu lagi. Kita baca, kita kata betul ke Saddam ni? Kalau betul dia buat lagu ni karut lah dia ni, kita dah nak jadi marah tak tu punca dah. Walhal benda tu bukan ada asas. Bukan ada asas. Berapa banyak benda yang disebarkan dalam internet yang tak ada asas. Tuan-tuan tahu ada ni, geng yang saja jahat ni ada. Dia seronok. Dah bagi jadi hangat sikit, jolok habis satu cerita apa ke. Satu Malaysia pas habis. Pakat dapat habis semua, pakat terkejut. Karut benda-benda macam ni kan. Orang hak jenis macam ni leceh. Dia suka kepada ketegangan. Dia tak suka kepada keharmonian. Sewaktu orang semua duk bercakap tentang sedihnya kita, betapa sebuah negara yang menjadi symbol of civilization. Tuan-tuan, Islam establish dari segi akidah di Mekah dan Madinah. Establish dari segi akidah di Mekah dan di Madinah. Tetapi Islam establish dari segi pembangunan di Baghdad. Baghdad itu simbol ketamadunan Islam dari segi kebendaan. Pusat ilmu semua berpusat di Baghdad dan juga Syria yang sebelah dia hala duk seram sejuk dah ni. Baghdad dengan Syria, kalau dulu dia kata Damsyik. Cerita dia Damsyik, cerita dia Baghdad. Cerita Damsyik, cerita Baghdad. Sekali sungai Furat dah masuk. Dia rumah cerita macam tu. Ini kawasan Islam subur. Subur dari segi ilmu, subur dari segi pembangunan, subur dari segi kuasa pemerintah, kerajaan Abbasiyah dan sebagainya. Semua naik di sana. Benda yang menjadi simbol kepada kebanggaan orang Islam seluruh dunia hancur di tangan kufar Amerika, laknatullah alaihim ajma'in. Apa kita nak kata? Ini bukan satu benda yang boleh dipesta-pestakan.
Ini satu benda yang sangat serius. Ada habis, dia hantam Baghdad dah habis, licin habis semua dah. Yang dia tinggal ni mayat-mayat yang busuk di sepanjang lebuh raya dan di celah-celah bangunan runtuh. Mayat busuk. Sampai nak jadi satu penyakit lain pula kerana mayat yang tak ditanam ni bersepah duk ada di dalam pekan dia. Tak settle lagi benda ni. Hak di Palestin duk bunuh tu, saya cakap yang tu. Hak di sini tak settle lagi, dia dah mula duk buat kenyataan dah. Senang aja. Dia kata Syria pula dah didapati memberi perlindungan kepada pengganas-pengganas antarabangsa pula. Dia nak fokus Syria pula. Oh, tuduh pula selama ni Syria duk lepas main senjata dekat Iraq melalui sempadan dia. Tuduh pula lagi. Kita jangan ingat bila dia dah hantam Syria habis dah semua, dia gabui tangan, dia selesa dah. Lepas Syria lain pula dia nanti tengok. Habis semua rantau tu semua akan jadi hak dia. Apa nak jadi? Habis dah cerah belah sana, dia mula duk sembang. Dia kata Malaysia ni pun nampak. Kawan. Kan? Dia kata ada satu lagi duk dengar bunyi cakap beras sangat nu belah nu. Dia kata belah nu tengok kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, inilah keadaan kita duduk lah macam ni sampai masa semua benda kita nak kena up balik. Semua benda nak kena up balik. Dari segi mencari ilmu kena up balik. Negara Islam tak boleh dah duduk dalam keadaan mundur, ketinggalan dari segi ilmu dan sebagainya. Semua kena up balik. Kena gembor balik ilmu-ilmu ni. Bukan saja ilmu agama yang boleh menguatkan kerohanian dan jiwa, tetapi ilmu kebendaan ni kita kena kuat balik. Ilmu dalam memahami sains, ilmu dalam memahami ni cerita nak buat apa macam-macam, ketenteraan, semua ni nak kena up balik. Tuan-tuan, ini bukan proses yang boleh selesai dalam masa setahun, 2 tahun, bukan proses yang boleh selesai dalam masa 10-20 tahun. Ini proses yang memakan masa yang cukup lama. Tapi oleh kerana dia proses yang memakan masa lama, kalau kita tak start daripada Allah, bila kita nak start? Kalau kita tak start pada malam ni, bila kita nak start? Kena start lah. Kena start lah. Dalam masa yang sama ni, mungkar-mungkar maksiat apa semua kita tak mahu. Kita tak mahu. Kita tak mau buat, keluarga kita tak mau buat, dan kita kena ada satu suara nak bagi tahu kepada orang yang ada kuasa, jangan buat benda-benda macam ni. Whatever channel, saluran yang kita boleh masuk, kita boleh pergi sembang, kita sembang. Kita boleh pergi cakap elok, kita cakap elok. Kita boleh buat surat hantar, kita buat surat hantar. Kita boleh tulis satu postcard, kita tulis satu postcard. Just nak bagi tahu kita sebagai rakyat Malaysia, kita tak suka benda-benda macam ni ada dalam negara kita. Bagi tahu supaya dia tahu kata majoriti orang tak suka kepada benda-benda yang tak elok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak himpun orang ramai-ramai semua main berhimpun satu padang, lepas tu nak panggil orang main duk bergencok menari, buat konsert. Ni apa cerita? Kita nak minta tolong dekat Tuhan, kita pergi buat satu benda yang Tuhan tak suka. Ni apa benda? Takkah ini dia anggap macam main-main dengan Allah Subhanahu wa taala? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segala benda ni semua nak kena fikir. Kita minta dekat Tuhan lah. Minta ampun atas kelalaian sebahagian daripada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Kita minta ampun dekat Tuhan atas kelalaian mereka. Dan dalam masa yang sama kita jaga diri kita, keluarga kita, semua orang yang dekat dengan kita, jangan terlibat dengan benda-benda yang boleh menjadi dosa. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.